Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Tamim bil khair. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Wa ba'd. Hormati tuan imam, tuan bilal, urusi dan jabatan kuasa surau sedang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat bersama-sama kita berada dalam majlis pengajian kitab akidah kita. Selalunya kita membaca kitab Aqidatul Najin yang telah saya rasa di surau ini kita dah baca lebih daripada 3 tahun yang rasa kita baca kitab tu. Dan kita sampai pada penghujung kitab, walaupun bukanlah kita bermula daripada awal, kita bermula dengan bab hari kiamat, tapi sekadar nak mempelbagaikan kepahaman ilmu kita. InsyaAllah kita akan gunakan satu di kitab, nama kitab tu Ad-Durrus Samin, karangan Syekh Daud Abdullah Al-Fatani. Syekh Daud Al-Fatani. Kitab ni sama juga macam Aqidatul Najin, huraian bagi matan Ummul Barahin. Jadi matan Ummul Barahin ni kitab yang biasa digunakan di pondok-pondok. Dia ada 2 syarah yang utama dalam kitab Jawi kita. Yang pertama Aqidatul Najin yang dah kita baca. Yang kedua ialah kitab Durrus Samin yang dikarang oleh Syekh Daud Al-Fatani. Jadi kita lihat setiap para ulama ni dia ada gaya huraian dan syarah yang tersendiri. Dan jadi kalau kita nak tunggu Aqidatul Najin habis, bila kita nak ambil pula kitab yang satu ni. Jadi sekadar nak mempelbagaikan, kita kata nak meneroka kehebatan atau kelebihan pengarang khususnya Syekh Daud Fatani ni, kita bawa kitab kita ni iaitu kitab Durrus Samin, atau kita terjemahkan dengan maksud permata yang indah atau permata yang berharga. Nama kitab hebat. Nah, pengarang ni bagi nama kitab dia Ad-Durrus Samin, makna permata yang indah. Sebagai satu kiasan kepada kita, akidah ni adalah suatu benda yang sangat berharga dalam hidup seorang muslim. Kalau boleh dia diletakkan nilai macam permata lah. Dan kalau kita kata permata tu nilai 10 juta, contohlah. Ya. Kita yakin dan percaya akidah kita ini bukan nilai 10 juta, tapi lebih daripada itu. Ini satu gambaran pada kita. Jadi kalau kita nak beli kitabnya, ada dijual di kedai-kedai, harganya RM22. Mungkin boleh kita berhubung dengan jawatan kuasa kita, mungkin boleh tolong cari kitab ni. Cuma hari ini saya bagi nota untuk kita sama-sama murajaah dan mutalaah. Kalau kitab Jawi, tak silap saya, harga dia RM6. Jawi murah sikit lah. Itu pun berjual di Bandar Baru Bangi. Rasa kalau di Kelantan mungkin dalam RM5 atau RM4 yang harga dia. Boleh bersama-sama insyaAllah kita mutalaah. Baik, saya akan mula baca kitab ini dalam bab yang ke-10. Jadi kita ni sebab pengajian akidah kita ni adalah pengajian ulang kaji, murajaah. Jadi kita tidak mesti bermula daripada awal. Jadi kita nak mengulang kaji apa yang telah kita bincangkan. Bab yang ke-10, daripada bab yang pertama hingga bab yang ke-9 membahaskan berkenaan dengan muqaddimah ilmu, dan khusus banyak perbahasan berkenaan dengan keimanan kepada Allah Ta'ala, yang sifat-sifat Allah Ta'ala, juga berkaitan dengan keimanan kepada para rasul ya. Jadi bab yang ke-10 ini selain daripada keimanan kepada Allah dan kepada rasul, yang di perkara-perkara umum yang boleh kita bincangkan insyaAllah. Baik. Bab yang ke-10, perkara-perkara lain yang wajib kita i'tiqadkan. Apa maksud perkara-perkara lain? Yakni selain daripada perbahasan berkenaan dengan akidah, keimanan kepada Allah dan Rasul yang telah dibincangkan dalam bab sebelumnya. Cuma pengarang sebut perkataan di sini ialah wajib kita i'tiqadkan. Pengarang tak guna perkataan perkara-perkara yang wajib kita percaya. Tak, dia boleh guna sini perkara-perkara yang lain yang wajib kita imani. Tapi pengarang menggunakan perkataan wajib kita i'tiqadkan. Apa makna i'tiqad?
I'tiqad ni kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, makna asal daripada perkataan aqada, makna simpul. I'tiqad ni kalau kita terjemah dengan maksud percaya. Cuma i'tiqad ini dia berbeza dengan percaya, khusus dari sudut makna yang lebih mendalam. Mana kalau kita kata saya percaya bahawa kamu adalah seorang yang benar, itu ayat-ayat biasa bolehlah. Kenapa? Tapi dalam ayat berkenaan dengan keimanan ini, kerana dia berdasarkan dalil-dalil nas yang qat'i, maka dia guna perkataan i'tiqad. I'tiqad ni asal daripada makna simpul. Kita ambil tali, kita ikat. Maknanya ialah sesuatu kepercayaan yang teguh, yang tidak mungkin dirungkaikan. Percaya sungguh-sungguh, itu makna i'tiqad. Atau kita terjemah di sini, perkara-perkara lain yang wajib kita percaya sungguh-sungguh, seumpama simpulan tali yang tidak terongkai. Itulah makna akidah. Kerana akidah ni makna simpulan. Ini di pengarang sini menggunakan istilah ataupun kalimah yang sangat tepat dalam menyimpulkan perkara ini. Baik. Ada beberapa banyak perbahasan yang akan kita bincangkan dalam perkara yang wajib kita i'tiqadkan di sini, dalam khasnya berkaitan dengan akidah. Yang pertama yang disebut oleh pengarang di sini, dan wajib pula kita i'tiqadkan, Isra' Nabi SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj daripada Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha, kepada tempat yang dikehendaki Allah Ta'ala. Seperti wajib kita i'tiqadkan akan kelepasan Siti Aisyah radhiyallahu an daripada tuduh oleh orang yang dusta dan orang munafik. Sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, ini perkara dimasukkan dalam perbincangan akidah, walaupun nampak macam cerita sirah, tetapi kenapa pengarang memasukkan termasuk dalam perkara yang wajib kita i'tiqadkan? Ini kerana dua isu di sini. Ini sekadar dia letak dua contoh. Dua isu yang dinyatakan di sini telah berlaku khilaf atau perselisihan di antara ahli sunnah dan jamaah dan mazhab-mazhab lain yang sesat. Persoalan yang pertama berkenaan dengan Isra' Mi'raj. Pengarang kata sebagai orang yang beriman wajib kita beriktikad berlakunya peristiwa Isra'. Pasal apa kita wajib beriktikad dengan perkara ini? Kerana ada dalil yang jelas dinyatakan di dalam Al-Quran yang sering kita dengar dan sering kita baca. Dan juga i'tiqad ahli sunnah wal jamaah di sini, jumhur ahli sunnah wal jamaah menyatakan apa dia? Isra' dan Mi'raj itu berlaku dengan jasad dan roh Nabi SAW, bukan dengan roh semata-mata. Sebab ada juga kumpulan yang menyatakan bahawa roh semata-mata. Kerana ahli sunnah menghuraikan pengertian ayat Subhanalladzi asra bi'abdi, Maha suci Tuhan yang mengisrakan hambanya. Mana hambanya ini diulas oleh ulama-ulama tafsir merujuk kepada jasad batang tubuh Nabi SAW dan roh. Maknanya Isra' Mi'raj itu bukan mimpi, bukan perjalanan roh, tetapi perjalanan tubuh badan. Maka ia adalah mukjizat Nabi SAW yang terbesar selain daripada mukjizat Al-Quran Karim itu sendiri. Pasal apa kita kata macam tu? Isra' daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maksud Masjidil Aqsa di sini Masjidil Aqsa yang berada di Baitul Maqdis sekarang di Palestin. Dan kadang-kadang kita lihat ada juga tafsiran-tafsiran moden yang menyelami. Kalau kita baca tulisan Qasim Ahmad berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj, dia menterjemahkan Nabi Muhammad itu Isra' daripada Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa. Aqsa ini kata perkataan Aqsa makna jauh. Al-Masjidil Aqsa maknanya masjid yang jauh. Apa maksud masjid yang jauh? Maknanya dia kata masjid yang berada di langit ketujuh. Oh, ketik lagi dia. Baca tulisan dia tulis dalam berita harian, tak silap saya 8 tahun lepas. Ni terlebih pandai. Dia kata Masjidil Aqsa ni bukan di Palestin,
Terjemahan Masjidil Aqsa makna masjid. Masjid ni makna tempat sujud. Aqsa makna jauh. Masjid yang jauh di mana? Langit ketujuh. Ini kita kata tafsiran yang menyeleweng. Tak ada ulama kata macam ni. Nah, maknanya daripada kalimah itu sendiri, ya, membawa makna yang menyeleweng daripada hakikat yang sebenar. Kemudian wajib kita beriktikad berlakunya peristiwa Mi'raj. Nabi SAW hinggalah ke Sidratil Muntaha dan ke tempat yang dinyatakan oleh Allah. Sidratil Muntaha dalam riwayat hadis disebut juga ke Mustawa. Baik. Cuma peristiwa Mi'raj tidak sabit dalam Al-Quran Al-Karim. Mana tak ada ayat dalam Quran kata kemudian Nabi Muhammad naik ke langit. Ada tak dalam Quran? Kita tak jumpa ayat macam. Tiada keterangan. Yang ada keterangan dalam hadis Nabi SAW. Tinggal lagi di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menyatakan pertemuan Nabi Muhammad SAW. Nabi melihat Jibril di Sidratil Muntaha. Walaqad ra'ahu nazratan ukhra inda Sidratil Muntaha. Sesungguhnya Muhammad SAW telah melihat Jibril di Sidratil Muntaha. Maknanya faham pada kita, kalau dah tengok di Sidratil Muntaha, Sidratil Muntaha ni letak di mana? Di langit yang ketujuh, atas pada langit yang ketujuh. Makna berlaku Mi'raj Nabi SAW. Cuma ulama-ulama dalam membahas perkara ini, kenapa dalam Quran tidak disebut ayat Mi'raj? Tak ada ayat. Apa salahnya? Seolah-olahnya Maha Suci Tuhan yang telah memperjalankan hamba-Nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dialah Tuhan yang memi'rajkan hamba-Nya, yakni menaikkan hamba-Nya ke langit hingga ke Sidratul Muntaha. Kenapa tidak ada cerita berkenaan dengan Mi'raj? Antara pendapat-pendapat para ulama tafsir yang menyatakan hikmah. Ini kita tak tahu sebab yang sebenar hanya Allah yang Maha mengetahui. Antara hikmahnya ialah sedangkan peristiwa Isra itu sendiri menjadi cabaran kepada manusia. Makna manusia sendiri payah nak terima. Berlaku perjalanan yang tidak sampai satu malam. Nabi pergi lepas Isyak, balik sebelum subuh. Maknanya kalau cerita Nabi pergi Masjidil Aqsa pun tidak diterima oleh akal. Apatah lagi kalau nak cerita Nabi naik ke langit. Maka itulah setengah pendapat ulama kata hikmah kenapa tidak diceritakan Mi'raj itu secara terang di dalam ayat-ayat Al-Quran. Namun peristiwa Mi'raj ini sabit dengan keterangan hadis yang banyak. Sebab itu ianya menjadi i'tiqad dan keyakinan kita. Ini berbeza dengan pendapat golongan-golongan yang menyeleweng dan sesat yang menyatakan perkara ini berlaku dengan mimpi. Perkara ini berlaku roh Nabi SAW. Tetapi yang sabitnya ialah perkara ini Isra sebagai satu daripada mukjizat yang telah Allah kurniakan kepada Nabi SAW, dan sebagai satu penghibur di saat Nabi berduka cita dengan kematian isterinya Khadijah dan juga kematian bapa saudaranya Abu Talib. Hikmah Isra itu, dan pada malam itu juga lah difardukan kefarduan sembahyang 5 waktu yang kita tahu. Bulan depan ni kita musim Isra, kita dengarlah cerita itu balik. Disebut berkenaan dengan perkara ini. Demikian juga kata pengarang, wajib kita beriktikad berkenaan dengan Sayyidatina Aisyah, bersih daripada tuduhan orang yang munafik dan orang yang dusta. Soalan sekali, kenapa perkara ini dimasukkan dalam perkara akidah? Aisyah, ya. Untuk menjawab perkara ini, ya, kita kena faham dulu apa cerita daripada sebalik tuduhan itu. Yang mana perkara ini kita lihat berlaku perbezaan yang jelas di antara ahli sunnah dan golongan Syiah. Kita tahu Syiah ini, mereka ini, ya, telah mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi SAW. Bahkan mereka mencela sahabat-sahabat Nabi
khususnya isteri Nabi nama Aisyah. Sebab itu dia dimasukkan dalam perbahasan akidah. Kisah ini berlaku ialah dalam satu peristiwa. Nabi SAW balik daripada peperangan, Aisyah ikut dalam rombongan itu bersama dengan sekumpulan orang muslimin. Aisyah naik dalam satu kenderaan unta ni, atas kedung, pondok atas belakang unta tu lah, bahasa Melayu panggil kedung. Maka dalam sampai di satu tempat, mereka pun berhenti singgah. Maka Aisyah keluar daripada kedung itu dengan tujuan untuk qada hajat. Dia pergi jauh lah daripada rombongan. Kemudian selesai hajat dia nak balik lah. Sebelum sampai ke tempat tu, dia teringat kalung dia terjatuh. Dia punya kalung dia terjatuh. Maka dia kembali pada tempat dia pergi tadi, dia cari kalung. Maka rombongan tadi, bila dah lama tunggu, dia rasa Aisyah sudah masuk dalam pondok tadi. Maka rombongan tadi pun berjalan balik menuju ke Madinah. Aisyah radhiyallahu anha tunggu. Bila dia sampai ke tempat tadi, dia lihat rombongan dah tak ada. Dia tinggal bersendirian. Sampai beberapa ketika diriwayatkan sampai dia tertidur untuk satu tempoh. Sampailah ada seorang sahabat Nabi nama Safwan bin Mu'attal. Dia ni naik unta, tertinggal rombongan juga. Kemudian dia tengok seorang perempuan ada di tengah padang pasir. Dilihat rupanya Aisyah. Maka terus saja Aisyah naik unta tadi. Maka Safwan pun bawa unta tadi, kejar rombongan tadi, balik menuju ke Madinah. Maka berjalanlah mereka dua orang. Aisyah naik atas unta, Safwan tarik. Bila orang tengok daripada jauh, golongan munafik kata ini peluang baik, gosip punya cerita. Bawa cerita ni. Ini pula ada WhatsApp lagi ni. WhatsApp, habis kita dah tak sempat nak bagi penjelasan, macam-macam cerita. Zaman tu dahsyat. Nah, bila tiba di Madinah, golongan munafik bawa cerita. Aisyah radhiyallahu an, isteri Nabi, ada skandal dengan Safwan. Sampai cerita itu bertebaran di seluruh Madinah, mempengaruhi sebahagian di kalangan orang yang beriman, khususnya mereka yang lemah iman dan golongan munafik. Bawa cerita. Sampai menimbulkan kemarahan Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah pula balik dalam keadaan sakit. Sehinggalah, dan kebetulan apabila Nabi mengetahui perkara itu, bertanyakan kepada Aisyah. Maka kata Aisyah, ya Rasulullah, aku tidak melakukan sebagaimana yang didakwa. Maka kata Rasulullah, wahai Aisyah, jika benar engkau perempuan yang benar, maka pasti Allah akan menurunkan ayat yang membersihkan kamu daripada tuduhan itu. Itulah tidaklah mengumumkan turunnya ayat Al-Quran Al-Karim yang membersihkan Aisyah dan Safwan daripada tuduhan berlakunya perbuatan zina dan perkara yang tidak selayaknya dilakukan oleh isteri Rasulullah dan orang yang beriman. Iaitulah ayat di dalam surah Al-Mu'minun, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu lahum adzabun. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya mereka yang datang membawa berita fitnah. Fitnah apa ni? Fitnah kepada Aisyah. Bukanlah orang lain, tetapi kumpulan kamu juga, di kalangan orang Islam juga, khususnya golongan munafik. Janganlah engkau, wahai Muhammad, menyangka perkara itu buruk untuk kamu, bahkan ia baik untuk kamu. Hikmahnya, Nabi SAW dapat kenal siapa munafik daripada peristiwa ini. Setiap mereka yang membawa berita itu, kata Allah Ta'ala, akan memikul dosa masing-masing. Selepas itu turun ayat berkenaan dengan qazaf, menuduh orang zina tanpa bukti. Dan faham kepada kita, daripada ayat tadi Allah membersihkan Aisyah radhiyallahu an daripada perkara-perkara yang dituduh oleh golongan munafik. Baik, sebab apa perkara ini ditegaskan oleh pengarang dalam bab ini? Kerana maknanya wajib kita
kita beriktikad bahawa Aisyah bersih daripada tuduhan itu, kerana kalau kita tidak beriktikad dengan perkara ini, kita telah melanggar perintah Al-Quran Al-Karim yang membersihkan Aisyah. Kerana golongan Syiah khususnya, mereka bukan sekadar mencela Aisyah, bahkan mereka tidak memasukkan Aisyah dan isteri-isteri Nabi sebagai ahli bait, ahli bait. Kita ahli sunnah, bila kita kata ahli bait yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allah ingin membersihkan kamu, ahli bait, ahli rumah Rasulullah. Maknanya kita kata siapa dia? Mereka itulah anak-anak Nabi SAW. Mereka itulah termasuk cucu Rasulullah Hasan dan Husain, termasuk menantu Rasulullah Ali bin Abi Talib, termasuk isteri-isteri Rasulullah, iaitu Ummahatul Mukminin, antaranya Khadijah, Aisyah dan yang lain. Maknanya ini satu kepercayaan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebaliknya, golongan Syiah bukan sekadar menuduh Aisyah dengan perkara ini, bahkan mereka mencaci maki sahabat-sahabat Nabi. Dan kalau kita buka dalam YouTube, kita akan boleh dengar doa dia memaki-maki Aisyah, kalau kita faham bahasa Arab. Khususnya Syiah Rafidhi. Kalau kita pergi masjid Syiah, dia tulis sana, dia kata tabban, celaka kepada dua berhala Quraisy, Umar dan Abu Bakar. Ini musuh nombor satu bagi Syiah. Mereka memusuhi Abu Bakar dan memusuhi Umar Al-Khattab, dua khalifah umat Islam. Juga mereka mencela maki Aisyah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak selayaknya. Maka perbuatan mereka ini jelas bercanggah dengan dalil dan nas Al-Quran Al-Karim. Soalan sekarang, kenapa mereka memusuhi sangat Aisyah? Walhal kita tahu isteri Nabi sudahlah, Aisyah ni isteri Rasulullah. Bila isteri Rasulullah ni dia Ummahatul Mukminin, makna ibu orang beriman. Ibu siapa? Ibu kita. Ibu macam mana pula? Ibu dalam agama. Sabit dengan Al-Quran, wa azwajuhu ummahatukum, dan isteri-isteri Rasulullah itu adalah ibu-ibu kamu. Maknanya sebab itu dalam masyarakat, kedudukan isteri Rasulullah ini sangat besar kedudukannya. Kalau mereka buat dosa sebagaimana sabit dalam Al-Quran Al-Karim, Allah akan lipat gandakan dosa mereka. Isteri Nabi kedudukannya, kerana mereka ini berada dalam kedudukan yang tinggi. Dan walaupun kalau kita lihat disebut martabat atau kedudukan isteri Nabi, yang utamanya ialah Khadijah. Sebab Khadijah ni dalam kedudukan yang lain. Berdasarkan hadis Nabi, Nabi kata perempuan yang terbaik, khairul nisa'il alamin, 4 perempuan yang terbaik, 4 perempuan yang terbaik dalam kehidupan manusia ni 4 orang. Yang pertama Khadijah, yang kedua Maryam, yang ketiga Asia isteri Fir'aun, dan yang keempat Fatimah. Makna Aisyah tidak termasuk dalam kategori ini, tetapi Aisyah berada dalam kedudukan yang istimewa. Khususnya Aisyah ni adalah di antara isteri Nabi SAW, Ummahatul Mukminin, dan di antara isteri yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Dan juga kita lihat Aisyah ni di antara isteri yang mengajar para sahabat, anak alim, dan atas keistimewaan yang tertentu. Kerana antaranya Aisyah ni dia berkahwin dengan Rasulullah waktu muda. Kebanyakan isteri Nabi ni sudah berumur. Jadi Aisyah ni umur muda, kemudian cerdik. Maka dia belajar dengan Nabi SAW dan ada kelebihan menghafal hadis dan mengingat hadis, dan meriwayatkannya untuk disampaikan kepada umat Islam selepas kewafatan Rasulullah SAW. Demikian juga kelebihan Aisyah ini, sebagaimana diriwayatkan dalam sejarah, wahyu Jibril alaihissalam akan menurunkan wahyu kepada Rasulullah ketika mana Nabi SAW bersama dengan Aisyah
dan tidak bersama-sama dengan isteri yang lain. Ini nak menunjukkan kepada kita kelebihan, keutamaan Aisyah radhiyallahu anha di sisi mata umat Islam. Dan selain daripada kelebihan ilmu dan sopan. Baik. Soalan sekarang, kenapa Syiah ni memusuhi sangat Aisyah? Ada beberapa sebab. Sebab yang pertama adalah kerana Aisyah ni anak kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa pula Syiah marah Abu Bakar? Ini banyak kait dia tu. Kenapa dia marah Abu Bakar? Kerana beberapa sebab. Sebab yang pertama, kerana Syiah menyatakan Abu Bakar telah merampas kedudukan khalifah daripada Ali bin Abi Thalib. Yang pertama. Yang kedua, kerana mereka mendakwa Abu Bakar telah menghina Fatimah dalam peristiwa harta fidak. Nabi telah meninggalkan satu harta. Fatimah menyatakan harta itu adalah pemberian Rasulullah kepada dia. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq berpendirian Nabi SAW sebagai seorang Nabi tidak boleh meninggalkan harta tersebut. Nahnu ma'syaral anbiya, kami para Nabi tidak boleh meninggalkan waris harta. Apa yang kami tinggal adalah sedekah. Jadi khilaf ijtihad dalam perkara ini. Jadi kerana marah dengan Abu Bakar, maka dengan anak-anak dia sekali dia marah. Itu faktor pertama. Dia marah kerana Aisyah anak Abu Bakar. Yang kedua, mereka marah kepada Aisyah ni kerana Aisyah ini terlibat dalam satu perperangan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, iaitu dalam peperangan Jamal. Walaupun kita tahu peperangan ini tidak sewajarnya kita memperkatakan sesuatu yang tidak baik kepada para sahabat Nabi. Bahkan ulama-ulama Islam telah menyatakan bahawa biarpun peperangan ini adalah antara satu tragedi di kalangan sejarah umat Islam, satu kumpulan yakni kerajaan Islam yang dipimpin oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib bertempur dengan satu kumpulan lain yang dalam kumpulan itu adanya Aisyah radhiyallahu anha yang dikenali dalam peperangan Jamal. Tetapi maknanya di sini para ulama mendiamkan diri daripada mengeluarkan kata-kata atau tulisan-tulisan yang boleh mencemarkan kepribadian kedua belah pihak. Apa yang mereka menyatakan ialah darah yang tumpah dalam peperangan tersebut, khususnya peperangan Jamal dan Siffin, adalah darah-darah yang suci. Itu saja. Ini kerana sebab itulah perkara yang berkaitan dengan Aisyah ini termasuk dalam bab akidah. Itu maknanya perbahasan berkenaan dengan perkara tadi. Itu perkara yang pertama yang disebut oleh pengarang. Dan wajib kita i'tiqadkan pula perkara yang kedua. Orang yang kena bunuh itu mati dengan tamam, yakni sempurna ajal. Persalahan bagi Mu'tazilah sekira-kira berkata ia, orang yang membunuh memutuskan ajal orang yang kena bunuh. Ini perbahasan berkenaan dengan ajal. Perbahasan berkenaan dengan ajal yang berlaku, perbezaan di antara ahli sunnah dan kumpulan-kumpulan lain, khususnya dalam konteks di sini Mu'tazilah. Apa perbezaan? Mu'tazilah berpandangan, ini pandangan mereka, dia kata orang yang membunuh orang atau orang yang membunuh diri, mereka itu telah melakukan satu dosa besar. Macam kita juga, kita kata dosa besar atas alasan kerana mereka berdosa, kerana mereka itu telah memutuskan ajal yang telah ditetapkan oleh Allah. Bahasa mudah ini, Allah tetapkan kepada seorang itu untuk mati 60 tahun. Tuhan takdir dia mati, umur dia 60 tahun contohlah. Maka tiba-tiba datang seorang lelaki bergaduh dengan dia, umur 30 tahun sama 30 tahun bergaduh, tikam dia, mati. Maka kata Mu'tazilah, patutnya umur dia 60, tamam dia 60, sempurnanya 60, tapi dia tukar jadual Tuhan, mati umur 30 tahun. Sebab itu dia berdosa. Apa tak implikasi bahayanya pemahaman ini? Bagi kita ahli sunnah, orang tadi dibunuh 30 tahun. Maknanya apa? Makna telah sempurna ajalnya 30 tahun.
Tak timbul soal dia tukar jadual Tuhan atau tidak tukar. Kerana Mu'tazilah dia ada satu fahaman. Fahaman dia apa? Tuhan itu bersifat bada. Bada ni makna apa? Bada ni maknanya Tuhan baru tahu. Maksudnya begini, Tuhan ciptakan manusia, dia kata dia plan orang ni umur 70 tahun. Tiba-tiba orang ni mati umur 40 tahun, baru Tuhan tahu bahawa dia akan mati umur 40 tahun. Boleh tak kita berakidah dengan akidah tu? Jawapan kita pasti tidak boleh. Kerana kita tahu Allah bersifat qidam. Qidamnya Allah Ta'ala itu pada zat dan pada sifat dia. Makna pengetahuan Allah Ta'ala itu dulu-dulu tahu dah. Tak, akan datang pun Tuhan tahu. Bila dulu tahu tu? Dululah, tak ada permulaan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam bab ajal ni, sedang jemaah sekalian, bagaimana kita nak memahami dengan ayat yang menyatakan siapa hendak panjang umur, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Dan ada kisah dalam hadis, seorang lelaki dia ditakdirkan mati umur 50 tahun, tetapi kerana dia rajin menyambung silaturahim, maka Allah Ta'ala telah beri kepada dia umur 60 tahun. Macam mana kita nak menjawab persoalan ini? Walhal kita faham ayat dalam Al-Quran Al-Karim, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datang ajal, tidak terdahulu seketika dan tidak terkemudian seketika. Makna kalau dah mati pukul 8, tetap pukul 8, tidak 7.59, tidak 8.1 minit. Kita datang pukul 8. Untuk menjawab persoalan ini, sedang jemaah sekalian, ahli sunnah berpandangan ajal ada dua dalam Islam. Ajal ada dua. Satu, ajal pada ilmu Allah yang bersifat qidam. Dua, ajal pada Lauh Mahfuz dan ajal yang ditulis ketika mana kita berada di alam kubur. Ada dua ajal. Mana masa sebagaimana kita belajar dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, bila berumur 120 hari Allah perintahkan malaikat tulis 4 kali, biqadri rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Diperintahkan malaikat untuk tiup roh. Kemudian selepas tiup roh menulis 4 perkara. Ajal bila dia nak mati, amal dia, banyak mana rezeki dia, sama ada dia orang yang bahagia atau celaka, yakni ahli syurga atau ahli neraka, sudah ditulis sejak berada dalam perut yang di 120 hari. Sabit dalam hadis sahih. Macam mana kita nak faham? Malaikat dah tulis, Lauh Mahfuz sudah tulis dah. Tetapi macam mana pula Nabi sebut kalau hendak panjang umur, ditambahkan umur, hendaklah menyambung silaturahim. Di sinilah jawapan para ulama. Kata para ulama, jawapan yang pertama dia kata, yang dimaksudkan ajal itu tidak berubah walaupun terkemudian atau terdahulu, maksudnya ialah ajal pada ilmu Allah. Saya nak bagi faham je. Seseorang itu ditulis di Lauh Mahfuz umur dia 50 tahun. Dia malaikat tengok dalam catatan Lauh Mahfuz, bila umur 120 hari malaikat tulis dia ni sekolah, oh nama sekian, oh 50 tahun dia mati. Malaikat tulis 50 tahun. Dia ni ahli syurga, malaikat tulis contoh. Tapi takdir Allah dia hidup sebagai seorang mukmin yang baik, rajin silaturahim. Nah, ziarah juga, gaul dengan masyarakat, rajin hantar WhatsApp contohlah. Lah, rajin tanya khabar kawan-kawan. Baguslah dia ni. Sambung silaturahim. Maka kerana hadis Nabi sebut siapa nak panjang umur, maka sambung silaturahim, maka dengan rahmat Allah Ta'ala bagi kepada dia umur daripada 50 tahun patut mati dah. Tuhan bagi dia ekstra 20 tahun, mati 70 tahun. Baik, soalan saya, macam mana perkara ini boleh berlaku? Jawab para ulama, boleh berlaku, harus berlaku. Sebab tulisan di Lauh Mahfuz itu boleh berubah. Yang tidak boleh berubah ialah keputusan Allah Ta'ala pada diri. Bahasa mudah macam ni, orang tadi ditulis Lauh Mahfuz
50 tahun. Pada ilmu Allah Ta'ala tahu dah dia akan mati umur 70 tahun. Itu wajib kita i'tikad. Jangan kita i'tikad Tuhan ni tiba-tiba boleh tukar plan lah. Jangan begitu. Allah Ta'ala ni bukan macam kita. Nah, macam kita kat pejabat. Okey, tahun ni nak buat 10 projek. 10 projek kita nak buat. SKT, sasaran tahunan kita. Nah, tiba-tiba sampai tengah tahun, bajet tak ada pula. Ekonomi pun teruk, GST lagi. Tak jadi 10 projek ni. Enggak kita kalau 10 projek ni. Okey, kita buat management review. Saya makan, penguruskan. Daripada 10 projek ni kita tangguhlah 8. Dah, jadi tinggal 2 projek. Contoh. Baik, adakah Allah Ta'ala macam tu? Jawab, Allah Ta'ala tidak macam tu. Allah Ta'ala ni pengetahuannya bersifat kidam. Ini penjelasan berkenaan dengan ajal. Jadi maknanya Mu'tazilah penyelewengan ni kerana dia menyatakan bahawa manusia itu boleh mengubah ketentuan ajal. Seolah-olah macam tu. Patutnya kalau dia tak bunuh diri, Tuhan bagi dia 70 tahun. Tapi sebab dia bunuh diri, mati 30 tahun. Padahal kita ahli sunnah, tak, memang pada ilmu Allah dia memang umur 30 tahun. Sempurna dah ajar dia 30 tahun. Ini perbahasan yang membezakan di antara ahli sunnah dan Mu'tazilah dalam bab. Dan yang ketiga, menerangkan sebab dia perbahasan ni dalam bab yang macam-macam. Dan wajib kita i'tikadkan pula, tiap-tiap seseorang itu disempurnakan rezekinya, sama ada halal atau haram. Maka dinamakan keduanya itu rezeki. Dan tiada tasawur, yakni tergambar bahawa tiada memakan akan rezekinya atau ia memakan akan rezeki orang lain. Perbahasan yang ketiga yang menjadi pilihan pengarang kita ini adalah lambak rezeki. Ada beberapa perkara yang harus dan semestinya difahami oleh kita dalam bab rezeki. Yang pertama sekali kita nak faham apa makna rezeki. Rezeki ini maknanya pemberian Allah Ta'ala. I'ta, makna pemberian Allah Ta'ala. Rezeki ini sama ada sesuatu yang bersifat maknawi atau bersifat zahir. Sifat zahir ini faham daripada kita. Dah, makan, minum, ya, pakaian, rumah, anak, isteri, kereta, kebun, duit. Itu semua benda zahir, benda nampak, benda boleh pegang. Itu semuanya dipanggil rezeki. Yang kedua, ada rezeki yang bersifat maknawi, benda tak nampak, seperti ilmu. Ilmu adalah rezeki juga. Berarti kita taklah melihat rezeki dalam konteks yang luas. Ilmu adalah rezeki, seperti disebut dalam doa, Allahumma rzuqni ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah aku rezeki ilmu yang bermanfaat. Makna ilmu yang bermanfaat itu satu rezeki. Rezeki ini bukan sekadar ilmu. Makna ilmu ni tak nampak juga. Kadang-kadang dalam bentuk kasih, cinta. Lepas tu kasih sayang Allah, cinta Allah Ta'ala itu juga rezeki. Ya? Sebagaimana sebut dalam hadis, kita doa minta Allah Ta'ala beri kepada kita kasih sayang Allah Ta'ala. Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man ahabbak wal amal alladhi yuqarribuni ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa min al-ma'il barid. Ya Allah, berikanlah aku rezeki cinta kepadamu. Ada cinta itu satu rezeki. Berikanlah aku rezeki cinta orang yang telah jatuh cinta kepada engkau. Kita tak juga. Nah, kita minta kita ni kasih kepada kekasih Allah. Dan kekasih Allah Ta'ala tu kasih kepada kita. Mana orang-orang saleh, ahli-ahli ilmu, ahli-ahli ibadah. Ya Allah, berikanlah aku rezeki kasih kepada amalan yang akan membawa kepada cinta engkau. Jadikanlah cinta engkau itu kepadaku lebih kusayangi daripada diriku sendiri dan daripada kenikmatan meminum air yang sangat sejuk. Ini doa yang Nabi sebut. Anda faham pada kita rezeki ini ada benda nampak, ada benda yang tidak nampak. Itu rezeki. Itu perbahasan yang pertama. Yang kedua, perbahasan yang kedua, hendaklah kita faham bahawa rezeki halal dan haram. Baik, kita azan. Sambung sikit lagi. Baik, yang
Yang pertama berkenaan dengan rezeki, kita faham bahawa rezeki ini ada yang zahir dan ada yang batin. Yang kedua, wajib kita beriktikadkan bahawa rezeki ini semuanya datang daripada Allah, sama ada ianya haram ataupun halal. Ini akidah dan kepercayaan Ahlussunnah wal Jamaah. Mana rezeki yang halal dari Allah, rezeki yang haram dari Allah Ta'ala juga. Kerana ada fahaman selain daripada ahli sunnah yang menyatakan benda haram tak ada kena-mengena dengan Allah. Ini faham ni sama macam fahaman Greek kuno. Fahaman Greek ni dia faham macam ni. Tuhan dia ada dua. Satu Tuhan cahaya, satu Tuhan gelap. Satu Tuhan putih, satu Tuhan hitam. Satu Tuhan baik, satu Tuhan jahat. Tuhan baik ini dijaga benda baik. Tak orang buat baik, tolong orang, ni kerja perancangan Tuhan baik. Benda jahat, bunuh orang, katok orang, curi orang, peras orang, macam-macam, ini kerja Tuhan jahat. Ini kepercayaan Greek kuno. Golongan Mu'tazilah ada terpengaruh dengan fahaman ini, yakni memahami bahawa benda haram tak ada kena-mengena dengan Allah Ta'ala. Padahal kita ahli sunnah menyatakan segala baik dan buruk datang daripada Allah. Rezeki haram daripada Allah, rezeki halal daripada Allah. Orang kerja, tak kerja yang halal, dapat gaji, maka dari Allah. Orang curi, pecah rumah orang, bawa lari barang-barang, gadai kedai, dapat 10,000. Rezeki haram, siapa bagi? Allah. Cuma kita ahli sunnah menyatakan rezeki halal berlaku dengan iradah dan kudrah Allah Ta'ala dan redha Allah Ta'ala. Tetapi rezeki haram biarpun berlaku dengan kudrah dan iradah Allah, tetapi tidak dengan redha Allah Ta'ala. Itu beza dia. Nah, lepas tu dalam syarah, walaupun rezeki daripada Allah, benda haram, boleh tak baca bismillah makan benda haram? Makan benda haram, rezeki Allah ni, benda haram ni, baca bismillah. Jawapannya tak boleh. Tapi kita makan tu bukan rezeki Allah, betul rezeki Allah, tapi kerana tidak muwafaqah, tidak bertepatan dengan redha Allah, maka tidak dituntut perkara itu. Nah, sebab itu dalam syarak, ini keyakinan kita berkenaan dengan rezeki halal dan haram. Nah, sebab kita nak mengelakkan salah faham, jadi setengah daripada kumpulan yang lain daripada ahli sunnah dalam bab ini. Ahli sunnah menyatakan bahawa semua rezeki datang daripada Allah. Musuh-musuh Allah, Allah Ta'ala juga beri rezeki. Walaupun mereka itu menentang Allah, menentang syariat Allah, membunuh para mujahidin, kekasih-kekasih Allah, tetapi rezeki mereka itu tetap Allah beri. Sebab Allah Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki. Allah Ar-Rahman, Maha memberi. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Ini ayat yang jadi dalil. Tiada suatu benda pun melata di atas muka bumi kecuali Allah lah yang memberi rezeki kepada mereka. Yakni binatang, manusia, baik mukmin atau kafir, semua Allah beri rezeki. Baik. Itu perkara yang kedua, perbahasan yang kedua. Perbahasan yang ketiga berkenaan dengan rezeki ialah wajib kita beriktikad setiap orang sudah ditentukan rezeki masing-masing. Lepas tu kata pengarang, jangan tergambar kepada kita kalau rezeki kita kurang, orang makan rezeki kita. Ini khusus dalam konteks kalau kita berkeluarga. Contohlah, kita ni kerja, suami isteri, anak seorang. Gaji kita sebulan, pendapatan sebulan RM2,000. Anak seorang. Biasanya RM2,000 ni kita tengok-tengok bajetnya, Allah, cukup-cukup makan. Kadang-kadang tergantung lagi sekata dua. Kita bincang dengan orang rumah, macam mana ni? Ni anak seorang pun RM2,000 tak cukup. Kalau mengandung lagi seorang, nak sekarang pun tak cukup, tambah lagi seorang, maknanya teruklah kita ni, mana cukup rezeki. Ini nak elak ni. Wajib kita beriktikad setiap bayi yang lahir
dengan rezeki yang ditentukan oleh Allah. Maknanya sebab itu dalam syarak merancang keluarga dalam bahasa orang yang menyekat kelahiran. Walaupun menyekat kelahirannya ada banyak kes. Dia hukum asalnya larangan syarak. Larangan ni boleh jadi makruh, larangan ni boleh jadi haram. Tetapi ada yang berkaitan dengan isu syariah, ada yang berkaitan dengan isu akidah. Akidah macam mana? Yang dikatakan haram, yang dikatakan tercacat di sudut akidah, kalau orang merancang kelahiran kerana takut rezeki tak cukup. Sebab apa tak nak beranak dah ni? Awak macam mana? Saya gaji 2,000, anak seorang pun cukup-cukup makan. Nanti kalau beranak lagi 2, 3, pasti rezeki saya tidak cukup. Ini kata-kata orang tidak mengaji akidah. Macam kita lah, tak? Kita duduk seorang hujang, gaji 1,500. Duduk seorang hujang, nyewa 500, minyak motor apa semua, tak cukup. Jadi kita fikir, aku ni duduk seorang pun tak cukup makan. Kalau aku tanggung anak orang kahwin, lagi tak cukup. Fikir kepala itu. Maknanya dalam kepala otak kita fikir, aku gaji 1,500 ni, nanti kalau aku kahwin, bini aku kongsi gaji 1,500. Itu fahaman yang salah. Padahal syarak kita kata, betul, kita ni gaji tak cukup 1,500. Betul, sekarang ni tak berapa cukup. Tapi wajib kita berikhtiar. Aku nak kahwin ni, tawakal kepada Allah. Dan isteri aku ni akan datang dengan rezeki masing-masing. Itu adalah hadis disebut, tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil arzaq. Kawinlah kamu perempuan-perempuan, kerana perempuan ini akan bawa rezeki untuk kamu. Walaupun setengah orang dia faham hadis ni untuk galak kahwin lebih. Tapi nak bagi faham pada kita, kalau kita kahwin dengan orang perempuan, bukan maknanya perempuan tu ambil rezeki kita. Setiap orang ada rezeki masing-masing. Ini bab akidah. Sebab itu merancang keluarga ni tak boleh jadi hanya sekadar isu fiqh. Tapi salah faham kalau berkaitan dengan rezeki, dia jadi isu akidah. Dia jadi isu akidah, betul-betul besar kesalahannya. Ya. Betul dalam hukum syarak, dalam bab perbahasan rezeki ni, ya, sebagaimana pernah kita bincangkan dahulu, rezeki ni umumnya terbahagi pada 3 yang nak difahami. Satu, apa yang dipanggil sebagai rezeki madmun, rezeki yang dijamin oleh Allah Ta'ala. 2, apa yang dipanggil sebagai rezeki mau'ud, rezeki yang dijanjikan oleh Allah. 3, apa yang dipanggil sebagai rezeki maksud, rezeki yang diusahakan. Ataupun dipanggil juga rezeki maksud, rezeki yang dibahagi-bahagikan. Ada 3 bahagian rezeki. Yang pertama, rezeki madmun, maknanya rezeki itu dijamin oleh Allah. Lepas tu kalau orang kata, saya tak nak kerja, saya tak nak buat apa-apa, saya nak duduk. Tak, Allah Ta'ala kan dah jamin rezeki. Perkataannya itu betul. Betul perkataannya. Nah, cuma rezeki madmun ni ikut nasib lah. Jadi kita duduk surau ni lah. Cuba kita buat uji kaji. Saya takkan keluar daripada surau ni, duit pun tak nak bawa, balik rumah pun tak nak zikir je surau, yang tak nak keluar kedai. Saya yakin rezeki dijamin oleh Allah. Agak-agak kita duduk surau ni kebuluh kita dulu. Agak-agak lah. Rasanya tak kebuluh dah. Mungkin hari pertama tak ada orang nak ajak makan agaknya. Hari sejuk lah kita. Sejuk. Hari kedua tengok lah, ada kenduri. Rezeki kenduri. Hari ketiga kawan kata, tengok macam tak semangat jom makan nasi Arab, sabar. Rezeki sabar. Maknanya jangan takut, rezeki dijamin oleh Allah. Betul, rezeki mampu. Itu nama rezeki madmun. Rezeki madmun ni umumnya tak payah usaha. Sebab tu kalau orang kata dia tak nak kerja, dapat makan rezeki, betul kata-kata dia. Dia hanya mendapat rezeki yang dijamin oleh Allah. Ada seorang salafus salih, cerita yang sangat terkenal. Dia buat eksperimen rezeki madmun. Ada tak rezeki madmun? Dia buat eksperimen. Maka dia pun bertekad, aku tidak akan makan kecuali disuap ke mulut. Dia punya eksperimen. Maka dia pun keluar daripada masjid, dia pergi tengah hutan. Masuk dalam hutan, sekira-kira tak jumpa orang, masuk dalam gua. Dia duduk ibadat dalam gua tu, dia kata, aku tidak akan makan kecuali disuap ke mulut. Kerana aku yakin rezeki dijamin oleh Allah.
Dia buat eksperimen. Baik, maka apa berlaku? Hari pertama tak ada siapa datang. Duduk lagu, lautan, tak ada siapa nak datang. Sejuk kat dia. Tak mati dia. Bila datang hari yang kedua, ada sekumpulan raja dan ahli rombongan dia sedang memburu di tengah hutan. Bila tengah memburu, tiba-tiba hujan lebat. Maka rombongan diraja ni, tak tahulah kembara diraja apa ni, tak tahulah. Ni kembara raja ni. Kembara memburu. Ya, hujan lebat, mereka pun berlindung masuk dalam gua. Bila masuk dalam gua, tiba-tiba didapati ada seorang lelaki. Lelaki tadi lah. Diberi salam, lelaki ni tak jawab. Dia jawab dalam hati. Kenapa pula lelaki ni nak kata mati, elok lagi duduk. Nah, kemudian kata pembantu raja, tuanku, dia ni agak lapar tu. Dia kata, bawa makanan, letak depan. Dia tak nak ambil. Tak nak ambil. Tuanku, rasanya dia ni lemak sangat sampai tak boleh nak ambil makanan, kata pembantu raja. Jadi kita tolong suap kan. Ambil makanan tu letak dalam mulut. Bila letak dalam mulut, dia tak boleh tahan, dia ketawa. Dia kata, betul, rezeki ni Tuhan jamin. Itu, nak kita buat eksperimen ni. Dia duduk cari tengah hutan mana-mana, semua sawit ke duduk. Nak buat eksperimen, betul tak ustaz kata ada rezeki madmun? Kalau mati saya tak tahu jawab lah. Baik. Yang kedua, rezeki maut. Makna rezeki yang dijanjikan, tak ada usaha juga. Maknanya memang sudah ditakdirkan kita akan dapat rezeki itu. Yang sama ada melalui wasiat orang, atau kita menang sesuatu. Dan orang beri, tiba-tiba orang beri pada kita. Hanya banyak juga kejadian, kes-kes macam ni. Ya, biasanya rezeki yang tidak disangka-sangka, tidak memang ketentuan Allah Ta'ala. Banyak kisah-kisah yang berlaku dalam rezeki maut. Ada seorang sahabat saya tu, dia selalu semayang hajat, nak pergi haji. Takdir Allah Ta'ala, dia dapat panggilan haji. Dapat panggilan haji, tapi duit dia tak cukup 2,000. Kamu haji kata bagi masa 3 hari, bagi jawapan syarat, cukupkan duit. Duit dia tak cukup, 2,000 tak cukup. Maka dia pun tak ada arah dah nak cari duit. Dia semayang, minta kepada Allah Ta'ala. Lepas semayang datang seorang lelaki, dia kata, ni saya ada orang pesan nak sedekah duit 2,000. Itu untuk apa? Carikan mana-mana orang yang tak ada duit nak pergi haji, guna duit ni. Ini kisah benar, kisah betul orang sahabat saya. Maka dia dapat duit tu pada hari itu juga, akhirnya dia dapat pergi haji. Ini kita kata rezeki yang maut, yang dah dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Dan ada banyak lagi kisah-kisah yang jenis macam ni. Baik. Yang ketiga, rezeki yang dipanggil rezeki maksud, rezeki yang diusahakan. Ini yang kita ikhtiar. Rezeki maksud ini tertakluk kepada ikhtiar, tertakluk kepada asbab, yakni punca-punca yang boleh menghasilkan rezeki. Yang kita nak cari siang malam ni, pagi keluar, balik malam, nak cari rezeki maksud, nak cari rezeki maksum, rezeki yang dibagi-bagikan. Kalau setakat nak rezeki yang dijamin Allah, tak payah kerja lah, rumah je lah. Cuma makan apa yang ada. Ini perbahasan berkenaan dengan rezeki. Makna ringkas sebagai seorang yang beriman, wajib kita beriktikad bahawa soal rezeki ini adalah datang daripada Allah Ta'ala, dan Allah boleh memberi rezeki kepada seseorang itu, ya, dengan kadar yang dikehendaki. Perkara yang keempat berkenaan dengan rezeki juga yang harus kita faham, ialah kadar banyak atau tidak rezeki itu tidak menunjukkan darjat dan martabat seseorang itu di sisi Allah. Saya ulang balik. Kadar banyak rezeki itu, banyak atau sikit, tidak ada kena-mengena dengan kasih sayang Allah. Ini kaedah yang dipegang oleh ahli sunnah. Miqdarul rizq la tadullu ala mahabbatillah. Kadar rezeki yang diterima oleh seseorang itu tidak menunjukkan kasih sayang Allah. Maksud macam mana? Bukan makna kalau orang tu Allah Ta'ala sayang dia, Allah Ta'ala bagi rezeki banyak. Tak mesti. Allah Ta'ala benci dia, Allah Ta'ala bagi dia susah. Tak ada. Tak ada kena-mengena. Dengan bahasa mudah, boleh
saja berlaku orang yang taat kepada Allah, rezeki dia banyak. Boleh saja berlaku orang yang taat dan kekasih Allah, rezeki pendapatan zahir dia sikit. Boleh saja. Maknanya akan ada orang yang saleh yang kaya, ada juga orang saleh yang miskin. Dalam masa yang sama ada orang yang fasik dan kafir yang kaya, ada juga orang kafir dan fasik yang miskin. Sebab kadang-kadang setengah manusia berfikir, dan apabila Allah Ta'ala beri rezeki, akraman, Tuhan beri, memuliakan dia. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqan fayaqulu rabbi ahana. Apabila Tuhan menyekat rezekinya, manusia ni selalu berfikir, Tuhan hinakan aku. Bila aku kaya, tunjukkan Allah kasih kepada aku. Hakikatnya miqdarur rizq la tadullu ala mahabbatillah. Kadar rezeki yang diperolehi oleh seseorang itu tidak ada kena-mengena dengan kasih sayang Allah. Sebab tu kita baca dalam kisah tak, ada Nabi yang kaya raya, ada Nabi yang kaya, sampai ada kerajaan yang besar seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud alaihissalam. Ada Nabi yang miskin, yang diuji dengan macam-macam kekurangan makanan. Dan Nabi Isa alaihissalam diuji dengan kemiskinan. Bahkan Nabi SAW diuji dengan lapar. Sebab itu kaedah dicatat, ya, kadar rezeki yang diperolehi seseorang itu tidak menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita wajib juga beriktikad bahawa selalunya orang-orang yang menjadi kekasih Allah diuji dengan ujian yang hebat. Sebab tu orang-orang saleh, orang-orang baik diuji oleh Allah Ta'ala. Antara bentuk ujian tadi ialah kekurangan rezeki yang zahir. Ini hakikat perkara yang berkaitan dengan rezeki ini. Sebab itu berkenaan dengan rezeki ini dimasukkan di dalam perbahasan kita. Boleh satu lagi? Boleh satu lagi, ya. Dan wajib kita i'tiqadkan pula dosa besar itu tiada mula mengeluarkan seorang hamba yang mukmin daripada imannya, dan tiada memasukkan ia kepada kufur. Dan Allah Ta'ala tiada mengampunkan orang musyrik akan dia, dan diampun segala dosa yang lain. Dan harus bagi Allah menseksa akan hamba dengan dosa kecil, dan harus memaafkan dosa besar selama tiada ia menghalalkan maksiat. Dan yang menghalalkan maksiat itu kafir. Ini bab berbahasa berikutnya, bab dosa besar dosa kecil. Ringkas saja, nanti kita nak urai lebih detail dalam kesempatan akan datang. Berkenaan dengan dosa besar ini juga berlaku perbezaan di antara ahli sunnah dan kumpulan-kumpulan lain, khususnya Khawarij dan Mu'tazilah. Yang mana ahli sunnah menyatakan bahawa perbuatan melakukan dosa besar itu, walaupun ianya satu kesalahan, satu kemurkaan Allah, tetapi dengan seseorang melakukan dosa besar itu tidak menyebabkan dia kafir, tak kufur. Kerana golongan Khawarij kata buat dosa besar jadi kafir. Kalau macam tu dalam konteks hari ni kafir habis ya orang. Dosa besar. Nah, ahli sunnah kata tidak. Ya, tidak seseorang itu jadi kafir. Itu pun dengan syarat, kata dia, selagi mana perbuatan dia melakukan dosa besar itu tidaklah menyatakan halal maksiat. Dia tidak halal. Kalau dia kata minum arak, apa pula arak ni? Arak bukan haram, contoh. Perbuatan itu dia jadi kafir. Sebab dia jadi kafir bukan sebab dia minum arak, tapi sebab dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jadi masalah akidah. Minum arak bukan masalah akidah. Minum arak kesalahan syariat, kesalahan fiqah, dosa besar lah. Tapi bila menghalalkan arak, dia kata minum arak ni tak ada apa pun. Contoh, perbuatan ini dianggap sebagai menghalalkan maksiat, maka menghalalkan maksiat itu adalah kafir. Sebab at-tahlil wal tahrim haqqullah Ta'ala. Hak untuk menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu adalah hak Allah Ta'ala. Jadi kalau manusia ambil, maka perbuatan itu adalah perbuatan kufur yang syirik di sisi Allah Ta'ala. Baik. Kemudian dalam perbahasan ini juga ngarang menyatakan bahawa orang yang melakukan dosa dengan tidak bertaubat kepada Allah, maka biarpun dia melakukan, bila dia tidak bertaubat kepada Allah, maka harus bagi Allah untuk seksa dia. Maksud harus, mana bukan wajib.
Maknanya begini, bahasa umum. Kalau seseorang itu dia hidup atas dunia ni tak semayang, hidup Islam tapi tak semayang, maksiat buat pun tidak, mati dia sebagai seorang Islam. Sebagai Islam macam mana? Islam yang bermaksiat, yang tidak bertaubat. Adakah dia wajib masuk neraka? Tak wajib. Bukan wajib masuk neraka. Maknanya apa dia? Terpulang kepada Allah. Boleh sahaja Allah mengampunkan dosa. Cuma ayat ni jangan dipahami bahasa mudah. Nanti pula orang mengaji ni, dia tak payah semayang pun, tak apa Ustaz. Kita ngaji dah. Nah, walaupun kita tak semayang, buat maksiat, adakah wajib saya masuk neraka? Kita belajar dah. Memang tak wajib masuk neraka. Akidah kata tak kata gitu. Nah, mana terpulang pada Allah. Sebab tu dalam akidah kita, wa man lam yatub bidzambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Ini dalam matan Zubat. Mana-mana orang yang beriman yang mati dalam keadaan tidak bertaubat, mati buat dosa tak taubat, apa jawapannya? Fa amruhu mufawwadun li rabbih. Maka urusan orang ni syurga ke neraka, ke seksa tak seksa, adalah atas Allah Ta'ala. Maknanya, boleh tak dia walaupun tak semayang, walaupun kaki zina, minum arak banyak, apa semua, adakah wajib dia masuk neraka? Tak wajib masuk neraka. Terpulang kepada Allah. Boleh sahaja Allah mengampunkan dia. Cuma ayat ni kena lihat di sudut positif kan? Jangan lihat di sudut negatif. Sudut negatif tak payah beramal. Orang salah faham, dia kata, apa? Saya buat dosa ni, masuk neraka ke saya? Itu memang tak masuk neraka, belum tentu. Terpulang kepada Allah Ta'ala. Ini dia nak bagi faham kepada kita. Ya, sebab kalau kita kata perkara ini tidak difahami, akhirnya akan jadi satu isu takfir, yang mengkafirkan orang yang telah beriman. Jadi sebenarnya perbahasan ini lebih panjang, nanti insyaAllah kita akan sambung dalam kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam, yang baik daripada Allah Ta'ala, sebab kelemahan daripada saya, insyaAllah dalam kesempatan yang akan datang kita sambung lagi. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ila alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma iftah bainana wa bain qawmina bil haqqi wa anta khairul hakimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.